selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam sedia Cikgu Mita Tabang kepada semua guru, para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Mas Nur Faiza binti Masnan, dari SK Melawak Kota Kinabalu Sabah akan menjadi moderator Anda pada petang ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai seorang motivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education University of Nottingham, dan sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mohinder Singh untuk sesi snippets Reflect On yang bertajuk Legendary Leadership. Dipersilakan Datuk. Terima kasih. So, tuan-tuan dan puan-puan, kepada moderator kita dan pembentang kita dan pada semua yang dapat bersama pada petang ini, terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat meluangkan masa mencari ruang untuk menghadiri sesi ini. Seperti biasa, tajuk yang saya pilih hari ini ialah 5 Keys to Legendary Leadership. Yang penting dalam topik yang saya nak bentang hari ini adalah tentang legendary leadership. Susah nak dapat kita nak bertemu dengan legend, ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, I hope all of you are doing fine today, ya. Next slide, please. So, dalam how to lead like a legend, banyak perkara yang kita lihat, ya. Di antara ciri-ciri seorang legend ni, dia risk taker, committed, sentiasa continuous learning, cari ilmu, menetapkan strategi, melaksanakan strategi, servant leadership, ya, sentiasa memikirkan pihak ketiga, persistent, nak capai hasrat, hindsight perspektif, kalau berlaku kesilapan apa, plan B, dan visionary thinking. So, pemimpin legenda ini ialah mereka yang memberi inspirasi kepada berjuta-juta. Bukan kepada beribu-ribu, tapi kepada berjuta-juta orang untuk membuat perubahan dan pengorbanan peribadi untuk kebaikan yang lebih besar. Kunci yang pertama legendary leader, the 5 keys to legendary leadership. Yang pertama, mereka pegang kepada visi. They hold your vision. So, pemimpin dengan mereka pimpin dengan minda, mata. Kita kata bukan saja kepala kita ada mata, tetapi minda pun mempunyai mata. So, kita melihat ke mana nak pergi walaupun tidak ada orang lain yang melakukannya. Kebanyakan negara, mereka lakukan perkara ini. Terutamanya apabila tidak ada orang lain yang ingin melakukannya. Orang lain tak nak lakukan perkara itu. Ini banyak kali saya sebut dalam 4 tahun yang terakhir ini. How is leadership measured? Leadership is measured by the growth of your subordinates. Tengku Abdul Rahman, zaman dia banyak pemimpin lain maupun yang dah tua, middle age, yang muda dibangunkan. Right? Dan mereka lah yang telah pada asas pembangunan negara kita terlibat dalam nation building.
Beri orang kita, anak buah kita sesuatu untuk dihayati. Sesuatu yang hebat. Dan mereka biasanya akan kekal. Dan bahan pengaruh ini ialah untuk tarik. Use the pull factor, not the push factor. Setiap individu yang bersama dengan kita mempunyai kelebihan atau kekurangan yang berbeza-beza. Sebagai pemimpin, tugas kita adalah untuk bina kemampuan anak buah kita. Do the work. Lakukan kerja yang sepatutnya. Pimpin daripada sanubari jiwa kita. Dapatkan lumpur pada boot anda, kasut anda. Maksudnya turun padang. Turun padang. Dan lihat apa yang berlaku di bawah. Maupun pemimpin di sekolah. Bukan kita duduk dalam pejabat, tapi kita turun padang. Kita melihat apa yang berlaku di sekolah kita, apa yang berlaku dalam engine room, apa yang berlaku dalam bilik darjah yang paling penting. Dan percayalah kepada diri sendiri tentang apa yang anda lakukan. Allahyarham Perdana Menteri Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri. Kalau lihat video-video dokumentari dahulu, beliau sering turun padang. Lihat sendiri apa yang berlaku. Always on the ground. Right? So do the work. Lakukan kerja. Dirty your hands. Turun padang. Legendary leaders, itulah kekuncinya. Next slide, please. Kita mesti ada pendirian, kita mesti ada pegangan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca apa yang ditulis oleh Perdana Menteri kita, Allahyarham Tun Hussein On, beliau begitu pegang kepada prinsip-prinsip yang kuat sebagai dianggap sebagai penjawat awam tentang rasuah dan sebagainya. Saya sempat bertugas di bawah Datuk Seri Syamudin, hadir kursus bersama dengan anak Tun Hussein On, dan beliau cerita bahawa Allahyarham Tun Hussein On sebenarnya mahukan anak-anaknya bekerja dengan kerajaan. Feel how it is to serve the people. Itu yang diceritakan oleh anak beliau yang saya jumpa sembang-sembang, dan dia kata, my father wanted us to be with the civil service. Dan sebenarnya mereka kerja, kata silap saya, 2 orang kerja sebagai doktor. Yang kenalan saya tu seorang doktor. Dan kalau kita lihat Sultan Nazrin, setiap kalau anda kaji tentang ucapan-ucapan beliau, anda akan dapati bahawa dia selalu sebut tentang prinsip, tentang pegangan, stand for something, pendirian tentang banyak perkara, maupun ekonomi, maupun agama dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, Nelson Mandela banyak kali ditanya bahawa kenapa bila dia dah jadi presiden, dia tak ambil tindakan terhadap orang-orang yang telah melakukan perkara yang tidak baik terhadap beliau. Tapi dia kata tidak. Mereka menjalankan kewajipan mereka. Walaupun warden-warden dekat penjara. Tapi warden-warden dekat penjara makin lama semua telah menjadi kawan kepada mendiang Nelson Mandela. Dan beliau sentiasa very cool kind of leadership. Bukan jenis yang sangat agresif. Sama macam Tun Abdullah Ahmad Badawi. Allahyarham Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri. Lemah lembut je.
the giving kind of leadership, leadership provider. Kalau kita baca tentang orang yang pernah bekerja dengan mereka, they'll say, dia walaupun ada masalah, bukan dia naikkan suara dan marah dan sebagainya, kita cari penyelesaian. What is the way forward? Dan mereka sentiasa menampilkan orang lain daripada diri sendiri. Leadership is not about me, not about I. It's about others. It's about you. Sentiasa menampilkan anak buah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Minggu lepas saya sebut, if we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Artinya kita sentiasa perlu mencari ilmu. Bagaimana kita nak menambah baik PDP kita. Kerana ilmu itu berubah. Pendekatan mengajar berubah. Kita sentiasa carilah ilmu yang terbaik. Dan jangan rasa kecil hati tuan-tuan dan puan-puan. Buatlah kerja yang terbaik. Work hard in silence. Let your success be your noise. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Do good for your students. Don't forget that. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua kerana dapat bersama pada hari ini dan kita akan bertemu semula minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi snippet sebentar tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Saya percaya kita adalah guru legenda di kalangan hati anak-anak murid. Baiklah, semoga kita terus mengurak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Dato' Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Minta Tabang, diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL CDK 124, Encik Samson Filipinas dari SMK Limbanak Kenampang, Puan LC Sharon Dilu, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Mas Faiza binti Masnan dari SK Malawa Kota Kinabalu Sabah akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-124, hashtag Cikgu Minta Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Minta Tabang adalah bahasa kaum dari etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat objektif CDL hands-on. Yang pertama ialah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Para peserta boleh mendaftar sebagai pelanggan ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Boleh layari www.connectingdots.my. Peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit dari 3 petang sehingga 4:30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on dan e-sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Cikgu-cikgu boleh scan QR code yang ada dalam paparan untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL dan di sini anda akan mendapat maklumat tentang
siri perkongsian terkini CDL. Seterusnya, jom kita berkenalan dengan penceramah siri ke-124, Encik Samson Filipinus dari SMK Limbanak Penampang, yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini dengan tajuk Keberkesanan Pendekatan Latitubi dan Ujian Simulasi (LATUS) terhadap pencapaian murid dalam mata pelajaran SPM. Berikut saya bacakan biodata penceramah kita pada petang ini. Encik Samson merupakan seorang pendidik inovatif yang kini berkhidmat di SMK Limbanak Penampang. Dikenali sebagai guru yang berwawasan jauh, beliau aktif menghasilkan pelbagai inovasi pengajaran dan pemudah cara (PDPC) serta kajian tindakan dengan fokus utama meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran pertanian. Sebagai penulis, beliau telah menghasilkan buku bertajuk Teknik Mnemonik, iaitu satu strategi pembelajaran berkesan, diterbitkan pada tahun 2024. Buku ini menjadi panduan berharga dalam membantu guru dan pelajar menguasai teknik pembelajaran kreatif dan berkesan. Usaha gigih dan komitmen beliau telah membuahkan pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada tahun 2023, beliau meraih pingat emas dalam Kolegium Inovasi Kajian Tindakan dan Perkongsian Amalan Terbaik Pendidikan 2023. Tahun berikutnya, beliau terus mengukir kejayaan dengan memenangi pingat emas dalam International Mindful Innovation Symposium 2024. Baru-baru ini, beliau telah memperoleh pingat platinum dalam pertandingan poster kajian tindakan sempena Kolegium Pendidikan Cemerlang di Keningau. Baiklah, sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Dipersilakan menaip persoalan anda di ruangan chat dan saya akan bacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Dengan ini, kita persilakan Encik Samson Filipinus dari SMK Limbanak Penampang untuk memberikan perkongsian beliau. Dipersilakan cikgu. Terima kasih moderator yang dihormati, Cikgu Mas Nurul. Salam hormat dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Sinin dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra, Datuk-Datuk dan juga pengetua-pengetua, guru besar dan juga Puan Elsie sebagai koordinator untuk CDL, dan begitu juga dengan rakan-rakan guru yang berada di talian. Salam sejahtera saya ucapkan sekali lagi. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian tindakan saya ataupun saya akan kongsikan kajian tindakan saya yang bertajuk Keberkesanan Pendekatan Latitubi dan Ujian Simulasi yang saya ringkaskan dengan akronim LATUS terhadap pencapaian murid dalam mata pelajaran khususnya pertanian, tetapi pendekatan ini sangat sesuai juga untuk mata pelajaran yang lain. Saya ingin berkongsi tentang kejayaan pertandingan poster yang saya baru-baru ikuti pada 4 Julai hingga 5 Julai di SMJK Ken Hua Keningau. Ini merupakan pertandingan poster kajian tindakan dan di situ saya telah mendapat anugerah platinum. Yang ini saya kongsikan tentang pendekatan inilah, pendekatan LATUS itu sendiri. Okey, penyataan masalah kenapa wujudnya LATUS ini, saya setelah dijalankan ujian sumatif, saya dapati prestasi murid pertanian saya kurang memuaskan. Mereka mendapat 3 poin, saya hanya rujuk pada GPNP ya secara keseluruhan, 3.94, itu menurun berbanding dengan GPNP pertanian tahun sebelumnya iaitu 2023. Iaitu pada masa itu kami mendapat 3.65. Jadi hal ini mencerminkan bagaimana saya perlu menilai semula strategi pembelajaran dan pengajaran agar penguasaan murid ini dapat ditingkatkanlah. Ini yang pencapaian yang saya telah dapat
daripada anugerah di Keningau baru-baru inilah, anugerah platinum untuk pendekatan LATUS ini. Seperti yang saya kongsikan tadi, disebabkan penurunan inilah saya uh, mengambil keputusan untuk menjalankan pendekatan ini. Siapa? Okey, perbezaan antara 3.94 dengan 3.95 ini agak membimbangkan juga bagi saya lah. Jadi sebab itulah LATUS ini diperkenalkan dengan pelajar-pelajar. Masalah yang dikenal pasti, keputusan sumatif seramai 17 orang pelajar yang mengambil pertanian menunjukkan prestasi ini berada di bawah yang membimbangkan lah. Jadi kepentingan kajian ini saya cuba menilai keberkesanan pembelajaran ini melalui latih tubih dan juga ujian simulasi. Jadi cadangan penyelesaiannya mengkaji sama ada LATUS ini berkesan untuk mengubah prestasi akademik murid, dan pada masa sama saya juga membandingkan pencapaian murid sebelum dan selepas penggunaan LATUS. Jadi fokus kajian ini saya fokus untuk menilai sama ada keberkesanan LATUS ini terhadap dapat meningkatkan penguasaan murid atau tidak dalam mata pelajaran pertanian. Jadi kaedah intervensi itu latih tubih dan juga simulasi. Dan latih tubih itu saya menggunakan modul pertanian dan juga soalan-soalan percubaan negeri lain. Manakala untuk simulasi pula saya telah melaksanakan 4 kali sebelum peperiksaan sebenar SPM 2024. Reka bentuk kajian yang saya telah gunakan kaedah campuran kuantitatif dan juga kualitatif, dan data yang saya ambil melalui markah ujian simulasi dan juga maklum balas Google Form dan juga WhatsApp. Jadi objektif umum kajian yang saya telah jalankan ini adalah menilai keberkesanan penggunaan LATUS dalam meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran pertanian. Jadi objektif khusus ini adalah menganalisis perbezaan pencapaian GPNP murid sebelum dan selepas penggunaan LATUS, dan seterusnya mengkaji LATUS ini dalam meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap mata pelajaran pertanian, dan yang terakhir menilai keyakinan murid itu dalam menjawab soalan berkaitan dengan pelaksanaan LATUS. Untuk objektif 2 dan 3 ini saya menggunakan Google Form untuk menilai sama ada dapat mendapat meningkatkan motivasi ataupun keyakinan mereka ataupun tidak. Jadi kepentingan kajian ini kepada murid, pertama dia memberi peluang murid untuk menguasai subjek pertanian secara lebih berkesan melalui latihan yang berstruktur. Dan kedua, membantu murid membina keyakinan diri dalam menghadapi peperiksaan sebenar SPM. Dan akhir sekali, meningkat kemahiran murid dalam menjawab soalan mengikut format sebenar dengan teknik-teknik menjawab yang betul. Kepentingan kajian untuk guru pula, dia membantu saya untuk mengesan kelemahan murid dengan lebih jelas melalui prestasi ujian simulasi, dan memberi panduan untuk saya merancang PDPC yang lebih berfokus berdasarkan kelemahan murid tersebut. Kepentingan kajian ini untuk sekolah pula, dia dapat meningkatkan prestasi keseluruhan GPNP ke sekolah. Ya. Dan kedua, dapat memberi contoh intervensi yang berimpak tinggi untuk amalan bestari PDPC. Dan dapat pada masa sama dapat meningkatkan reputasi sekolah sebagai sekolah yang proaktif dalam mencari penyelesaian masalah akademik. Manakala untuk komuniti pendidikan pula, dia boleh jadi rujukan kepada guru-guru lain untuk melaksanakan kaedah yang serupa. Dan pada masa sama, ini menyokong dasar pendekatan PDPC yang berpusatkan murid.
Dan akhir sekali dia memberi sumbangan literature pendidikan berkaitan dengan amalan pendidikan yang berkesan. Mengapa kajian ini relevan pula? Prestasi murid yang belum memuaskan. Jadi data GPNP untuk mata pelajaran pertanian menunjukkan prestasi menurun, iaitu daripada 3.65 kepada 3.94. Keputusan sumatif pula membuktikan masih ada kelemahan asas dan kemahiran menjawab oleh pelajar. Maka satu kaedah intervensi yang praktikal dan berkesan perlu dijalankan. Kedua, menjawab keperluan amalan PDPC yang berkesan. Jadi, di sini latih tubi dan ujian simulasi merupakan strategi pengajaran aktif dan berpusatkan murid. Selain itu, dia selari dengan kehendak kurikulum yang menekankan KBK-KEBAT dengan pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Ketiga, dia boleh disesuaikan dengan subjek lain. Ini yang saya katakan tadi, pendekatan Latus ini dia tidak terhad saja kepada pertanian, tapi dia boleh digunakan untuk semua subjek lain yang terdapat di sekolah lah. Ya. Selain itu, dia menepati teori dan amalan pendidikan terkini berdasarkan teori behaviorisme, konstruktivisme dan juga mastery learning. Jadi relevan untuk amalan drilling and practice dan ujian simulasi peperiksaan sebenar. Alasan kenapa saya memilih latih tubi dan juga ujian simulasi ini, seperti itu, mari kita lihat dulu definisi apa itu latih tubi. Latih tubi ini adalah amalan mengulangi soalan, latihan soalan atau tugasan dalam berbentuk struktur untuk mengukuhkan kefahaman, kemahiran dan juga penguasaan fakta. Jadi alasan kenapa ia dapat membantu murid dapat mencapai penguasaan yang berperingkat. Pada masa sama memberi peluang untuk membina kemahiran ingatan jangka masa panjang dan meningkatkan keupayaan murid untuk mengenal pasti pola soalan yang sebenar. Yang ini disokong oleh teori behaviorisme Skinner, iaitu menekankan pengulangan ataupun reinforcement untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Jadi latih tubi ini merupakan pengukuhan positif melalui latihan yang berulang. Lagi kerap murid menjawab soalan, makin kukuh memori dan keyakinan mereka dalam menghadapi peperiksaan sebenar. Dan alasan kedua, untuk ujian simulasi pula, kita lihat apa pula definisi untuk ujian simulasi ini. Ujian simulasi ini dia meniru keadaan situasi sebenar peperiksaan dengan menggunakan format masa dan peraturan sebenar. Dan alasan saya menggunakan ujian ini, yang pertama mewujudkan persekitaran otentik peperiksaan sebenar dan membantu murid mengurus masa, tekanan dan strategi menjawab. Pada masa sama mengurangkan kebimbangan peperiksaan kerana mereka pelajar-pelajar ataupun murid ini sudah terdedah dengan bentuk-bentuk soalan. Dan untuk ujian simulasi ini saya betul-betul menggunakan masa untuk peperiksaan pertanian, iaitu dalam masa 2 jam setengah. Dan biasanya saya akan pilih hari Sabtu sebab saya mempunyai masa yang panjang untuk berbincang jawapan dengan pelajar selepas ujian simulasi itu. Okey, yang ini ujian simulasi ini disokong dengan teori konstruktivisme, iaitu Piaget dan juga Vygotsky, yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman sebenar dan kontekstual. Jadi ujian simulasi ini membolehkan murid itu sendiri membina pengetahuan baru melalui pengalaman yang hampir sama dengan situasi sebenar. Jadi ia menggalakkan pembelajaran aktif dan self-regulated learning. Dan akhir sekali kenapa saya gabungkan dia, latih tubi ini membina pengetahuan dan kemahiran, manakala ujian simulasi ini menilai keupayaan aplikasi pelajar itu sebenar dalam menghadapi peperiksaan SPM. Yang ini disokong oleh teori mastery learning, iaitu Benjamin Bloom ya.
Jadi murid diberi peluang untuk berlatih secukupnya sehingga dapat menguasai kemahiran dan pada masa sama diuji dengan keadaan ataupun situasi realistik dan autentik untuk memastikan penguasaan murid itu benar-benar berlaku. Jadi kesimpulannya teori ini, Latus ini disokong oleh teori behaviorisme, konstruktivisme dan juga mastery learning. Jadi gabungan ini membina keyakinan, kemahiran dan kepersediaan sebenar. Mari kita lihat juga dapatan kajian lepas berkaitan dengan Latus. Yang pertama ini kajian Muhammad dan Ismail pada tahun 2020. Latitude ini meningkatkan ujian skor sebanyak 23% dalam kalangan pelajar sederhana. Manakala kajian Lee dan Rahman pada 2021, ujian simulasi membina keyakinan murid dalam peperiksaan matematik tambahan. Dan kajian ketiga, kajian Rashid dan rakan-rakan 2022, gabungan pendekatan latitude dan simulasi dapat memberi impak besar kepada subjek sains teknikal. Okey, ini merupakan pelaksanaan Latus di sekolah saya yang bermula pada 5 Ogos sehingga 9 Januari. 9 Januari itu merupakan hari sebenar peperiksaan SPM untuk mata pelajaran pertanian. Ya. Seperti yang Anda dapat lihat yang di atas, gambar di atas ini, yang ada gambar ini merupakan pelaksanaan latitude yang bermula daripada Ogos 2024 sehinggalah Januari 2025. Dan manakala gambar yang berada di bahagian bawah ini merupakan ujian simulasi yang telah saya jalankan sebanyak 4 kali, iaitu pada 14 September, 9 November, 30 November dan juga 14 Disember. Berikut merupakan pelaksanaan latitude yang saya telah jalankan di sekolah saya. Dan pertama tu guru saya mengumpul segala soalan-soalan percubaan daripada negeri-negeri lain dan soalan ini dianalisis berdasarkan topik yang sering diuji dan aras kesukaran. Setelah itu penggunaan soalan percubaan yang telah dipilih. Jadi setiap minggu murid akan diberi satu set soalan negeri lain dan latihan ini dilakukan secara individu lebih dahulu. Setiap 10 soalan perbincangan dilakukan bersama dengan guru dan pembetulan dilakukan pada masa ini. Teknik menjawab berdasarkan skema negeri asal, jadi guru akan menerangkan pemerkaan sebenar dan kesalahan umum pelajar-pelajar negeri lain sekaligus mendidik murid cara strategi menjawab berdasarkan kehendak soalan tersebut. Guru juga akhir sekali merekod topik dan jenis soalan yang sering menjadi kelemahan pelajar. Jadi murid akan dapat fokus kepada penguasaan topik-topik yang masih lemah. Manakala ujian simulasi pula, ini biasanya saya lakukan pada hari Sabtu. Ya, 4 kali itu sebenarnya hari Sabtu ya. Jadi pada 7.45 hingga jam 8 itu saya memberi taklimat ringkas kepada murid tentang masa menjawab dan etika peperiksaan. Dan masa menjawab mereka adalah jam 8 pagi hingga 10.30 pagi, iaitu 2 jam setengah. Dan murid akan menjawab seperti mana mereka menjawab peperiksaan sebenar. Dan ini kita melatih pelajar untuk pengurusan masa. Dan langkah ketiga, saya mengumpul semua kertas jawapan dikutip dan murid diberi rehat selama 30 minit dan pada masa itu juga saya akan menyemak secara pantas bahagian-bahagian yang penting sebagai persiapan membuat perbincangan. Perbincangan soalan dilakukan daripada jam 11 sehinggalah 12.30 hari. Jadi saya membimbing murid-murid melalui setiap soalan dan menunjukkan jawapan ideal berdasarkan skema yang terpilih. Dapatan kajian seperti yang Anda dapat lihat, di situ daripada ujian bilangan pertama ini merupakan ujian sumatif yang pada masa itu GPNP-nya baru 3.9.
Ujian simulasi pertama saya menggunakan daripada Negeri Pahang. Ujian siri kedua saya menggunakan trial daripada Pulau Pinang. Dan yang ketiga ini merupakan gabungan negeri-negeri, dan akhir sekali simulasi itu saya menggunakan trial daripada Negeri Melaka. Di sini kita dapat melihat peningkatannya daripada kepala 3 itu dia mula menurun sehingga ujian simulasi itu dia 2.94, dan pada SPM sebenar pelajar saya yang mendapat A itu daripada mula kepala 1 sahaja dapat 2 orang pelajar dapat A, manakala A minus 7 orang, dan daripada 3 B plus saya mampu untuk membantu pelajar untuk melalui Latus ini dapat membantu murid-murid untuk mendapat 5 B plus B seorang dan juga C plus 2 orang. Makalah yang daripada D dan C itu mula dianjakkan ke lebih atas, grade yang lebih atas lah. Dan di sini GPNP yang mampu Latus berjaya anjakan kepada kepala 2 iaitu 2.65. Berikut merupakan graf yang sama. Ini dalam bentuk graf kita dapat lihat daripada penurunan kepala 3 itu kepada kepala 2 pada SPM sebenar SPM 2024 untuk mata pelajaran pertanian. Yang ini merupakan GPNP sepanjang daripada 2020 sehinggalah 2024. Yang ini kita dapat lihat anjakan GPNP sekolah saya untuk mata pelajaran pertanian dari kepala 6 dia pelan-pelan turun kepada kepala 2. Jadi tahun lepas merupakan pencapaian yang terbaik untuk mata pelajaran pertanian disebabkan pendekatan Latus ini sendiri. Dan ini merupakan maklum balas murid untuk objektif nombor 2 ya, iaitu melihat keberkesanan Latus ini untuk ini soalan-soalan yang saya masukkan. Latih to be simulasi membantu saya memahami konsep mata pelajaran dengan baik. Latih to be ujian simulasi dan juga Latus ini meningkatkan keyakinan untuk menjawab soalan sebenar. Yang ini untuk keyakinan ya, membantu saya mengenal pasti kelemahan. Juga yang 4 itu perlu diteruskan sebagai kaedah pembelajaran. Mari kita lihat dia punya graf ya. 4 dan 5 ini 4 setuju dan 5 ini sangat setuju. Jadi kita boleh lihat untuk ujian simulatus ini dapat membantu murid memahami konsep pertanian dengan lebih baik. Lepas itu ujian simulasi dan juga Latih to be ini dapat meningkatkan keyakinan mereka menjawab soalan yang sebenar. 4 dan 5 ya daripada jawapan pelajar saya. Manakala membantu mereka untuk mengenal pasti sama juga sangat setuju dan juga sangat setuju. Begitu juga dengan perlu diteruskan, dan ramai pelajar saya mengatakan perlu teruskan lah. Ini sangat setuju, ini lebih ramai daripada yang setuju. Yang ini untuk soalan nombor ataupun objektif nombor 3. Adakah Latus ini dapat meningkatkan minat mata pelajaran pertanian dengan lebih baik? Di sini ada satu yang kurang setuju dan yang lain itu setuju. Ya, jadi pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi mencapai pencapaian. Terdapat seorang yang tidak setuju, yang lain itu setuju. Ya. Dan ini maklum balas murid berkaitan dengan Latus. Saya bertanya sama ada dapat membantu ke tidak. Jadi mereka memberi respon yang begitu positif. Dapat membantu, dan program-program ini sangat memberi impak kepada mereka ya, peningkatan yang baik dan memberi keyakinan pada mereka dalam menjawab SPM sebenar. Ini maklum balas saya dapatkan setelah keputusan SPM telah dijalankan lah. Jadi keberkesanan Latus ini, keberkesanan Latus kepada murid, dia membantu murid membuat persiapan dalam menduduki SPM dengan menganalisis soalan secara berkesan. Pertama, kedua, membantu murid mengaplikasi jawapan dengan betul, mengikut tahap kesukaran,
dan meningkatkannya keyakinan murid dalam menghadapi SPM. Manakala guru pula dapat mengesan kelemahan murid dan menjalankan latih tubi khusus terhadap kelemahan murid. Contohnya seperti pengiraan. Untuk pertanian ini kami ada pengiraan untung rugi. Jadi di situ ramai murid yang lemah di situ. Jadi latih tubi dan juga dapat latih tubi khusus dapat dijalankan masa itulah. Guru lebih berfokus karena latih tubi dan ujian simulasi ini dia berpusatkan murid. Jadi di situ saya dapat lebih memfokuskan apa yang perlu dijalankan mengatasi kelemahan murid-murid lah. Topik mana yang perlu diberi fokus. Dan akhir sekali dapat memberi keyakinan guru untuk terus membantu murid dalam menghadapi peperiksaan SPM. Refleksi objektif kajian ini tercapai seperti yang diharapkan. Jadi saya dapati intervensi ini berjaya membantu murid untuk lebih fokus dan bersedia dalam menghadapi SPM tahun lepas. Pada masa sama, saya juga telah mendapat mengesan kelemahan murid berdasarkan tahap kesukaran soalan dan mengaplikasikan intervensi yang sesuai. Aktiviti ulang kaji yang lebih berstruktur dapat dilaksanakan. Jadi kesimpulan dia, cadangan pendekatan Latus ini boleh dan perlu diperluaskan kepada subjek lain. Dan selain itu menggunakan soalan-soalan topikal bagi memudahkan murid menangani soalan-soalan sukar dan menerapkan pendekatan ini sebagai pendekatan best tarif. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Kalau ada soalan, mungkin kita boleh berbincang di sini. Oke, kita bagi peluang kepada para pendengar untuk bertanyakan soalan kepada Cikgu Samson. Boleh buka mic, boleh juga type di ruangan komen. Halo, selamat pagi, selamat petang. Selamat petang. Saya Cikgu Ashraf daripada SMK Bugaya 2 Sempurna. Saya sebenarnya bukan guru mengajar, saya guru kaunseling. Cuma Okay. sekarang ni saya tengah run untuk projek mentor-menti lah. Untuk projek mentor-menti ni mungkin di bawah pementoran saya ni ada 2 orang pelajar yang saya mahu bimbing lah, especially untuk pencapaian SPM. So untuk percubaan ni di daerah Sempurna dalam bulan 8 ni, jadi mungkin saya berminat lah untuk gunakan aplikasikan Latus ni untuk pelajar projek saya 2 orang ni. Jadi saya berminat untuk bertanya dengan cikgu macam mana pelaksanaan untuk latih tubi dengan ujian simulasi ni. Maksudnya dari segi pelaksanaan yang kita boleh, sebab macam saya ni saya tidak boleh mengganggu waktu mengajar, sebab saya bukan mengajar. Jadi adakah cadangan-cadangannya macam tu? Okey, cikgu mau yang Latus dulu kah ataupun yang ujian simulasi? Saya rasa mungkin kalau sudah macam maksudnya kalau dalam kelas tu memang guru-guru sudah buat latih tubi. Mungkin saya lebih fokus kepada simulasi tu untuk biasakan familiar dia orang kan. Okey, ujian simulasi ini cikgu untuk mata pelajaran yang mana satu cikgu mau ingin tackle dulu ya? Kalau saya ni saya mau fokus kepada subjek untuk teras saja dulu. Oh, teras macam bahasa Melayu lah dan betul. Sejarah begitu kan? Betul, Okey, cadangan saya pertama, kalau saya lah, saya di sekolah saya memang saya akan gunakan hari Sabtu. Sebab kenapa Sabtu? Sabtu ni dia tidak mengganggu PDPC orang lain lah. Jadi biasanya saya tidak akan mengganggu subjek-subjek yang lain lah. Dan saya akan gunakan daripada katakanlah jam 8 hingga macam pertanian ni kan, dia 2,5 jam. Saya menggunakan masa daripada jam 8 hingga jam 10.30. Itulah masa exam. Betul-betul pelajar mengambil paper itu seperti exam dan cikgu kena sediakan soalan-soalan yang memang menepati macam kalau kertas pertanian ini dia ada bahagian A, bahagian B dan kertas ini dia kena jawab semua lah. Jadi dari sana kita boleh tengok pelajar tu dia menjawab mana satu soalan yang ditinggalkan. Biasanya ada pelajar ni dia akan kasih tinggal kosong tu. Bila dia kasih tinggal kosong, kita tahu dia lemah di situ.
Jadi di situ bila kita nampak pelajar kasih tinggal kosong, jadi itu kita boleh ambil kira sebagai kelemahan. Mungkin mereka tidak tahu menjawabkah, atau mereka mungkin tidak tahu jawabankah, atau itulah. Jadi bila kita sudah take note dalam kelemahan itu, kita boleh tackle sudah bahagian mana. Contoh kalau macam BM, kita tengok dia punya karangan terlampau singkat, betul kan? Ataupun dia kasih tinggal kosong. Maksudnya kan dia tidak tahu buat karangan lah. So mungkin intervensi seterusnya untuk menghasilkan karangan. Begitu. Mungkin dia ada masalah dengan tata bahasa. Contoh begitulah. Jadi kita boleh berfokus kepada kelemahan murid itu sendiri. Dan kebiasaan kalau ujian simulasi yang saya lakukan di sekolah saya akan gunakan 1 hari. Memang 1 hari. Daripada jam 8 sehingga jam 12.30. Pelajar saya tahu tuh. Kalau saya bilang ujian simulasi, memang itulah yang saya akan drill. Sebab kenapa saya ambil 1 hari, setengah hari, separuh itu saya akan guna untuk exam sebenar dan separuh itu untuk perbincangan. Perbincangan skema jawapan mungkin daripada jam 11 tu hingga jam ini ada 1 jam setengah. Kalau sempat kita ajar. Itu yang dia punya cara lah. Jadi cikgu boleh tengok juga dia punya apa intervensi yang kita boleh nampak. Daripada masa budak berehat tu kita boleh nampak sudah dia punya kelemahan. Oh, ini bahagian ini bahagian mana yang dia lemah. Jadi dari situ kita boleh minta follow up guru yang mengajar ataupun mungkin minta intervensi yang kita boleh amalkan, aplikasikan pada masa yang jam 11.30 hingga jam 11 hingga 12.30 itu. Okey, betul-betul. Terima kasih cikgu. Okey. Betul cikgu, saya pun macam dapat insight juga kan daripada perkongsian cikgu, sebab kebanyakan saya nampak masalah pelajar ni, saya perspektif sebagai kaunselor lah kan. Sebab pelajar kita ni banyak yang tidak bersedia lagi. Maksudnya dari segi input kita bagi, memang diorang dapat dalam kelas. Tapi bila dimasuk dekat peperiksaan sebenar, banyak yang kata soalan ditinggalkan, ada yang tidur dalam peperiksaan. So, sebelum ini waktu SPM 2024, saya jadi ketua pengawas untuk satu pusat ni. Dan memang saya nampak kebanyakan pelajar ada yang tidak menjawab langsung pun soalan. So, betul jugalah, maksudnya daripada Latus ni sebenarnya kita boleh membantu pelajar dalam konteks analisis item mana yang soalan diorang masih tidak boleh jawab lagi. Ya, betul. Ya. Terima kasih cikgu ya. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi cikgu-cikgu lain yang hendak bertanya? Mungkin saya boleh bertanya juga kan. Cikgu saya pesan kami sekarang kan betul buat program intervensi kan. Intervensi tahun 1 membantu membaca dengan matematik. Cuma isunya sekarang kan macam mana kita mau aplikasikan Latus tu untuk murid itu, contoh subjek matematik dia boleh mengira sehingga 20, tambah tolak sehingga 20 sebab kita tidak ada modul khas. Isunya kita tidak ada modul khas untuk budak itu, untuk latih budak itu. Walaupun kami guna yang buku Linus yang lama, terpaksa cari semua tu sebab mau bantu murid yang tak boleh kenal nombor, mengira pun belum boleh. Sama juga dengan BM. Kalau Latus ini kita ada bagi dua betul. Salah satu itu yang dia punya latih to be, satu lagi itu ujian simulasi. Jadi kita kena tengok mana satu. Macam kalau saya akan gunakan yang ujian simulasi itu untuk melihat kesan macam mana. Mungkin kalau kes cikgu ni kan, ujian simulasi itu dia tidak yang penuh lah. Sebab untuk pelajar yang lemah-lemah ni kita kena tengok berdasarkan apa dia lemah tu kan. Contoh kalau latih to be ini dia sudah kena bertindak sebagai saya ambil pelajar yang lemah ni ya. Bukan pelajar yang macam saya ni satu kelas. Mungkin intervensi untuk pelajar yang lemah yang kita boleh buat, kita kasih khususkan apa topik yang dia lemah. Mungkin dalam dia ada masalah dalam menolak mengkali, operasi menolak. Contoh begitu. Jadi kita fokus, dia betul-betul fokus. Jangan yang kita campur semua. Jadi kalau macam pelajar yang lemah ini kita kena fokus kepada apa yang dia lemah. Lepas tu nanti ujian simulasi itu kita aplikasikan kepada itu. Mungkin kita guna soalan yang sebenar
soalan peperiksaan. Adakah pelajar itu dapat lemah? Jadi yang kita punya intervensi untuk latih tubi mungkin kita boleh terapkan intervensi lain, contoh macam gamifikasi, bentuk-bentuk permainan, bentuk-bentuk pengiraan, mungkin pengiraan banyak yang aplikasi-aplikasi yang kita boleh jalankan lah. Kalau saya pergi di kajian tindakan yang lain, saya tengok banyak intervensi-intervensi yang guru-guru matematik gunakan. Jadi mungkin kita boleh aplikasikan. Dan kebaikan kajian tindakan ini ialah kita boleh belajar ambil orang punya dan kita jadikan cara kita dan kita, macam contoh kalau saya ada satu intervensi, tidak semestinya intervensi saya ini sesuai dengan cikgu. Tapi cikgu boleh tengok intervensi saya itu dan sesuaikan dengan pelajar cikgu. Macam juga Latus ini. Yang saya kongsikan ni secara umum. Tetapi bila kita bercakap tentang masalah-masalah yang khusus. Contoh macam pelajar ada masalah mendarab, pelajar ada masalah membahagi. Jadi kita khususkan kepada masalah-masalah itu. Jadi kita selesaikan satu-satu. Itulah kebaikan kajian tindakan ini. Dia bukan untuk selesaikan semua masalah. Dia selesaikan satu persatu. Dan kalau saya syorkan yang latih tubi ini, kita gunakan latih tubi sebagai intervensi untuk memperbaiki kelemahan murid yang kita kesan dalam ujian simulasi itu sendiri. Dan kita boleh kecilkan skop dia. Kalau macam saya ni, saya punya skop besar. Dia ikut ambil tempoh masa jam 2,5, 2 jam setengah. Tetapi mungkin kalau ujian-ujian penerapan, kita boleh pendekkan masa di situ sendiri. Kita boleh jimatkan masa ikut kesesuaian dia lah. Rasanya menjawab ke itu cukup, Mas? Boleh lah. Tapi banyak lagi sebenarnya isu yang lain. Tapi biarlah nanti apa-apa saya tanya dengan Tuan Samson saja. Oh, boleh. Hubungi secara personal pun boleh juga. Oke, so kita ada soalan lagi tak daripada guru-guru lain? Mungkin di ruangan chat. Sekejap saya cek dulu. Oke, dari Cikgu Adnan katanya sumber-sumber yang digunakan untuk dijadikan ujian simulasi dan tindakan antara ujian simulasi ke ujian simulasi seterusnya. Macam banyak juga tuh 4 kali dia cakap. Oke, dia tanya dari mana sumber. Oke, macam kami ni betul. pertanian, kami ni ada sumber daripada Telegram lah. Kami ada grup daripada guru-guru pertanian Malaysia. Jadi di sana lah kami dapat perkongsian soalan-soalan trial. Kebiasaan kalau dari dekat-dekat bulan 8 tu banyaklah trial-trial yang sudah. Selepas bulan trial tu banyaklah tu yang trial-trial yang kami boleh dapat daripada negeri-negeri lain. Dari sanalah yang kami akan praktikan. Kalau cikgu dapat lihat, saya mulakan latih tubi saya dan juga ni dari selepas bulan Ogos. Sebab kenapa? Itulah masa selepas trial-trial yang sudah dijalankan. Kenapa saya gunakan trial? Sebab dia soalan-soalan yang terkini. Ya. Kalau saya ambil tahun lepas, soalan-soalan itu sudah berlalu kan. Jadi kalau yang daripada trial negeri-negeri lain itu dia yang soalan-soalan terkini. Jadi daripada respon pelajar-pelajar saya disebabkan mereka kerap membuat soalan-soalan. Ada soalan yang seakan-akan dia kata. Jadi mereka dapat jawab dengan bagus lah. Ya. Adakah menjawab soalan? Adakah? Okey. Dia cakap cikgu dari Cikgu Norma, katanya Cikgu Sam boleh dapatkan nombor untuk bertanya berkenaan kajian tindakan. Oh, boleh. Terima kasih. Siapa yang boleh tolong type kejap? Boleh saya type. Okey, 014 014 355 355 3871. 3871. Ya. Ada sudah. Okey, thank you. Ada lagi kah dari rakan-rakan guru? Boleh buka mic kalau ingin bertanya atau boleh juga lah PM tepi. Iya. Kalau tidak apa-apa, kalau tidak sudah mungkin sampai sini saja tuh kita punya perkongsian. Apakah cabaran ada cabaran sudah? Cabaran dia memang banyak tuh, sebab kadang-kadang pelajar tidak datang, yang masalah pelajar tidak datang. Tapi kita kena macam saya, bagaimana saya yang tidak hadir lah, sebab Sabtu kan kadang-kadang pelajar dia ada masalah kenderaan. Kalau masalah kenderaan tuh biasanya saya akan pergi ambil mereka lah. Tapi kalau yang ada masalah keluarga itu memang tidak dapat dibuat apa-apa. Tapi itulah
sebenarnya kalau saya akan cuba sedaya upaya menggalakkan murid-murid saya untuk hadir. Dan terutama kenapa saya buat kajian tindakan, saya mau membuktikan pada pelajar dengan data. Sebab kalau kita bercakap, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kita bercakap dengan air liur saja kan. Tapi dengan kajian tindakan saya, walaupun nampak simple. Actually sebenarnya bila saya pergi bertanding di Keningau, saya tengok saya punya kajian tindakan ini terlalu simple. Dan saya tidak ada keyakinan yang bilang akan menang lah. Ataupun kalau dapat gangsa pun saya bersyukur sudah. Tapi memang saya ada attitude begitu. Kalau saya pergi bertanding, saya memang kalau gangsa pun gangsa lah. Yang penting saya berkongsi. Itu yang paling penting bagi saya lah. Kalau pergi ke kolokium ni, berkongsi pengalaman saya sendiri dengan data. Jadi itulah saya akan gunakan ini sebagai dorongan kepada pelajar-pelajar, terutama yang sekarang lah, pelajar yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Saya gunakan data ini menunjukkan pada mereka bahwa latih tubih dan juga ujian simulatif sangat penting dan mereka kena gear up sudah untuk peperiksaan SPM yang tidak lama lagi. Tahun ini lebih dekatkan dia punya SPM berbanding dengan tahun lepas. Jadi memang masa yang begitu suntuk. Jadi data ini sangat penting bagi saya untuk menjadi dorongan pelajar-pelajar saya untuk datang ujian simulasi. Untuk ujian simulasi di sekolah kami ini memang kena guna Sabtu lah. Sabtu. Tapi selepas ini saya rasa dia akan menjadi rebutan sudahlah Sabtu ni. Sebab ujian simulasi ini dia nampak dia punya impak kepada pelajar saya sendiri ya. Perbezaan daripada kepala 3.65 dengan 2.651 itu besar dia punya perbezaan. Jadi inilah impak dia. Jadi saya percaya guru-guru yang ada di luar sana, jika Anda mengajar SPM, sila gunakan Latus. Sebab pendekatan ini saya dapati memang boleh membantu murid-murid. Tetapi sesuaikan dengan keperluan cikgu di sekolah. Sebab kajian tindakan ini tidak semua apa yang berkesan dengan saya di sekolah. Saya berkesan dengan sekolah cikgu. Tapi ubah sesuai. Ikut kesesuaian cikgu sehingga dia berjaya. Ya. Okey, ada lagi soalan. Adakah kekangan melaksanakan pendekatan ini dari rakan sekerja ataupun tadbir? Kengkangan semua menyokong. Setakat ini yang setahun lepas saya tidak ada kengkangan, semua pun menyokong. Sebab masing-masing kita mau meningkatkan kita punya GPNP kan. Jadi pentakbir lagilah menyokong masa itu. Dan pentakbir sekarang pun dia akan menyokong juga ya. Saya percaya. Okey, ada lagi collaboration dengan kaunselor kah? Tahun lepas saya tidak ada. Mungkin selepas ni kita mungkin boleh buat dengan, yalah, macam kalau ada pelajar yang ada masalah putus cinta. Baru-baru ini saya ada pelajar yang putus cinta habis dia punya Jadi dia juga menjejas jadi mungkin itu boleh collab dengan kaunselor lah tu yang putus cinta lepas ni. Masalah juga tu kalau pelajar yang ada masalah emosi ya. Cikgu Ashraf ketawa. Okey, ada lagi tak? Okey, nampaknya kita ada link kehadiran telah dikongsikan di ruangan komen tersebut. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kita akan berakhir di sini. Tapi kalau ada apa-apa boleh PM terus dengan Cikgu Sam. Ya. Ada sudah nombor telefon yang diberikan dan saya pun sendiri akan PM Cikgu Samson sebab itulah kepentingan kami di tahap 1 untuk intervensi KPM ni sebenarnya. Baiklah. So ada lagi? Kalau tidak, baiklah. Demikianlah perkongsian daripada Encik Samson Filipinas yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Samson atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Jadi mohon semua guru mengisi maklum balas dan juga kehadiran melalui link yang telah pun dikongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis pada masa yang sama. Dan untuk makluman awal para peserta dikongsikan minggu hadapan siri ke-125 kita ada Dr. Nancy pegawai SISC. Semalam dia dengan saya tu dalam Sumur Ribau punya SPM Sabah.
Oke, so minggu depan kita akan ada model DKO dalam penyelesaian masalah matematik. Oke. Baiklah, pemakluman melalui WhatsApp dan Telegram akan juga dikongsikan. Jadi, sebelum kita berakhir, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Oleh itu diminta semua on camera dan tunjukkan senyuman yang manis selama mungkin untuk sebagai bukti dokumentasi kita pada petang ini. Baiklah, kita mohon bantuan Haswani untuk mengambil gambar. Oke, cikgu. Siapa mau join boleh buka kamera. Oke, kita ambil gambar 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Oke, saya serahkan kembali kepada Cikgu Mas Nurul untuk penutupan. Oke, terima kasih Cik Azmani. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Samson dan semua guru-guru yang ada pada hari ini, guru besar yang menonton kita pada petang ini, guru tua. Kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Selamat berehat semua. Segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan salah silap tutur kata saya dan kekurangan saya kerana suara kurang baik pada petang ini. Baiklah, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.